Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa sebenarnya yang dikatakan baik jadi tukang karut? Seorang Perdana Menteri perlu bersedia dengan pengesahan di Parlimen mengenai sokongan ahli Parlimen terhadapnya menerusi usul percaya terlebih dahulu sebelum membentuk Kabinet. Menurut pakar perlembagaan Dr. Abdul Aziz Bari, usul percaya di Parlimen sudah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bagi menentukan kedudukan Datuk Seri Ismail Sabri setelah beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 Sabtu lalu. Katanya ini selaras dengan semangat perlembagaan terutama selepas apa yang terjadi kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang dipertikaikan keabsahannya sejak dilantik sebagai Perdana Menteri. Beliau berpendapat jika usul percaya itu berjaya, barulah ahli Parlimen itu menghantar nama kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk Kabinet. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Tebing Tinggi itu berpendapat walaupun perkara mengenai mendapat pengesahan di Parlimen itu tidak disebut dalam perlembagaan, tetapi ramai sarjana perlembagaan berpendapat ia sewajarnya dilakukan. Aziz Bari yang juga bekas Profesor Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Profesor Datuk Syam Rahayu yang dipetik Asri Awani pada 21 Ogos. Syam Rahayu dipetik sebagai berkata undi percaya terhadap Ismail Sabri di Dewan Rakyat tidak perlu dilakukan kerana keabsahannya sudah diperakui ketika istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia di Istana Negara. Menurut penyandang kursi Institut Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi Mara UiTM, sekiranya undi percaya dilakukan, ianya hanyalah proses mengukuhkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Secara fahamnya, sekiranya seseorang Perdana Menteri itu telah mengangkat sumpah, maka jawatan itu telah sah. Lagipun dalam perlembagaan kita, ia tidak menyatakan syarat bahawa perkenan tuanku, iaitu Yang di-Pertuan Agong itu should be tested in the Parliament. Kita tidak perlu lagi mengesahkan perkenan tuanku itu. Sebenarnya perkenan tuanku secara legal suatu pelantikan yang sah, katanya ketika ditemui dalam Buletin Awani khas di saluran 501 pada Sabtu. Naib pengerusi DAP Perak itu menyelar pendirian Syam Rahayu yang berubah setelah Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9. Sebelum ini, Syam Rahayu menerusi akhbar yang sama berkata pelaksanaan usul undi percaya di Dewan Rakyat kepada Perdana Menteri ke-9 dilihat mampu mengelakkan isu keabsahan terhadap pembentukan kerajaan baharu berulang. Jadi ini mungkin satu proses untuk memastikan walaupun ia bukan dalam bentuk perundangan, tetapi untuk memastikan ahli Dewan Rakyat itu sebenarnya telah menerima dan memberikan pengesahan. Walaupun pengesahan itu dalam konteks raja berperlembagaan kita, ia bukan sesuatu yang wajib, tetapi ini untuk meredakan suasana ataupun persepsi politik kepada kerajaan yang dibentuk nanti kerana melalui pengalaman sebelum ini yang dikatakan tidak ada prosedur sedemikian ketika pelantikan Tan Sri Mahyadin Yassin pada awal Mac 2020, katanya kepada Asri Awani. Beliau merujuk kepada proses pertukaran kuasa daripada seorang Perdana Menteri kepada Perdana Menteri yang baharu seperti semasa pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Allahyarham Tun Hussein On. Ia tentang menunjukkan sokongan atau kepercayaan kepada Perdana Menteri yang dilantik bukan hasil daripada pilihan raya tetapi kerana transisi kepimpinan. Dari sini kita nampak ia adalah satu amalan kerana ia tidak ada dalam peruntukan perlembagaan untuk pengesahan tentang apa yang dititahkan atau diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda tentang pelantikan Perdana Menteri, katanya seperti dipetik. Mengulas mengenai kenyataan Syam Rahayu yang bercanggah antara satu sama lain itu, Aziz Bari menegaskan media perlu bertanggungjawab terhadap laporannya. Beliau juga menjelaskan bahawa perlembagaan tidak boleh dibaca secara mekanikal dan harus dilihat secara konteks sejarah kejadian itu, iaitu semasa dan ditambah dengan konvensyen, amalan dan sebagainya. Sebab itu saya katakan seperti banyak disebut oleh sarjana, perlembagaan hanyalah barebone, tak ada daging dan tak ada nyawa. Ia berbeza sedikit dengan undang-undang pentadbiran. Walaupun dalam kelompok yang sama, undang-undang awam, namun undang-undang perlembagaan lebih rigid. Menurut Aziz Bari, pendapat bahawa keabsahan didapati setelah mengangkat sumpah adalah
Tidak betul. Kalau upacara sudah cukup untuk mengabsahkan kedudukan itu, Mahyadin Yassin serupa juga. Dia juga melalui proses angkat sumpah tetapi keabsahan beliau dipersoalkan hampir setahun lebih. Jadi upacara angkat sumpah tidak menyelesaikan atau kriteria muktamad seseorang itu ada keabsahan yang diperlukan. Tegas Aziz Bari dalam sesi siaran langsung di Facebook. Beliau berkata di seluruh dunia, sarjana perlembagaan mengatakan selepas dilantik sebaik-baiknya diuji dalam Dewan. Perkara ini jelas Aziz Bari tidak berlawanan dengan perlembagaan, hanya tidak disebut sahaja. Kalau kita berhujah nak bagi geng kita happy, itu tak betul. Baik jadi tukang karut. Jadi pakar macam mana kalau macam itu? Sindir beliau. Aziz Bari berkata menurut Reid Commission perlu rujuk sistem Westminster di England. Jika timbul persoalan, Reid Commission tidak menjangka bahawa ahli politik Melayu atau Malaysia ini jadi perak sangat macam ni. Tambahnya sinis. Kesimpulannya setiap pelantikan Perdana Menteri yang disahkan oleh Parlimen adalah terbaik. Ini kerana rakyat akan dapat melihat siapa yang mendukung seseorang yang telah dipilih sebagai Perdana Menteri. Ahli Parlimen Malaysia ramai yang memiliki ijazah dalam undang-undang, tetapi undang-undang di negara kita cacat marba sehingga ada yang jadi 2 darjat ekoran ahli politik yang perak. Kini ditambah pula dengan ajaran profesor kononnya pakar tetapi bercakap mirip tukang karut sahaja. Sampai bila negara ini akan terus jadi begini?